Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan itu. Sememangnya perancangan kita di negeri Selangor ni berurusan dengan pengurusan air ni, kita bukan saja melihat keperluan ketika semasa ataupun keperluan ketika kemarau, kita melihat perancangan lebih pada 20 tahun ke hadapan. Keperluan air sebenarnya kita dah ada ramalan ataupun fokus yang telah dibuat oleh Air Selangor. Keperluan setiap tahun kita tahu di sekitar 300 begitu. 300 juta liter sehari pertambahan setiap tahun. Memang keperluan. Sekarang ni kita di sekitar 5,000 lebih, ya, 5,000 juta liter sehari. Kita bukan saja membekalkan untuk Selangor, ya, kita juga membekalkan air untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi keseluruhan penduduk yang menerima bekalan air Selangor ni adalah 9 juta. 7 daripada Selangor dan 2 juta lagi daripada Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi perancangan air kita itu kena mengambil kira Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kita ada perancangan. Ini sebab itulah proses apabila kita telah kenal pasti keperluan air ni bukan saja untuk rakyat, juga untuk pertanian. Dan sebab itu kita kena pastikan level sungai itu perlu dipertahankan. Kerana keperluan air itu adalah di bawah National Water Balance, dipanggil NAWAP. Dia ada menyediakan kaedah bagaimana kita mengurus atau membagi-bagikan air kepada manusia keutamanya, kemudian kepada ternakan, kepada pertanian dan sebagainya. Jadi kita ada semua dan kita pantau dan kita buat perancangan untuk menyediakan, kerana sumber air bersih ini adalah daripada air mentah dulu. Dari air mentah ni kena mencukupi. Empangan kita tidak akan dapat menampung untuk masa depan. Sebab itu kita membuat HORAS dan juga off river scheme, dan yang terbaru ni dipanggil SORAS. Saya sebenarnya kita belum popularkan nama tu. Selangor Off River Augmentation Scheme. Ini adalah kolam-kolam, setakat ni ada 100 yang kita audit yang boleh digunakan untuk keperluan bekalan air tambahan kita. Dan untuk masa depan kita telah mula membina. Contohnya Sungai Rasau. Sebelum ini Sungai Kelang dia tidak digunakan air untuk bekalan minuman. Sekarang projek sedang berjalan yang akan menggunakan air daripada Sungai Kelang. Sebab itu kita perlu membersihkan Sungai Kelang sebab dia akan mula beroperasi pada 2025. Itu Sungai Rasau 700 juta liter sehari fasa 1, fasa 2 akan lagi 700 lagi. Jadi 1,400 juta liter sehari daripada air Sungai Kelang yang akan digunakan untuk bekalan air bagi loji rawatan air Rasau. Dan ke depan nanti kita ada perancangan yang disebut HORAS 3,000 di Bestari Jaya. Itu akan menyediakan lagi 3,000 juta liter yang dibuat secara 3 fasa. 3,000 juta liter sehari untuk masa depan. Ini 2030, 2035 dan sebagainya. Ya. Dan kita selain pada itu, kita ada backup plan juga, iaitu penggunaan air bawah tanah yang pun kita ada, tapi kita tidak begitu banyak menggunakannya. Tapi kita ada simpanan itu. Cuma kalau kata, dan juga kita ada mengimport air daripada Pahang. Setakat ini, negeri lain pun kita ada tengok kajian, tapi belum kita ni lagi Pahang, setakat ini baru Pahang. Dan juga kalau kata di hujung tidak ada lagi dah sumber yang lain, kita akan balik kepada desalination plant. Air laut yang akan dinyah masin untuk kegunaan. Tapi itu saya kata rancangan yang paling ujung lah, terakhir. Setakat ini Pulau Ketam saja yang kita akan buat sebab masalah submarine punya pipe tu yang selalu rosak oleh kapal. Itu terpaksa kita buat desalination plant untuk Pulau Ketam. Ya, terima kasih. Kos. Tapi kos untuk kita membuat rawatan air ni dia berbeza sikit, ya. Contoh sebagai contoh saya kata, kalau kata air tu kualitinya teruk, dia punya keperluan untuk merawat akan lebih tinggi sebab kita perlu buat treatment. Yang terbaru ni Sungai Rasau ni adalah loji paling moden yang menggunakan sistem ozonization. Ozonization ni adalah satu kaedah treatment yang boleh menyelesaikan isu masalah bau ni. Dia antara yang terunggul di negara ni. Ini yang sedang dibina ni. Sebab apa sekarang ni masalah besar kita bukan masalah pencemaran biasa ni, amonia sebagainya, pencemaran bau. Pencemaran bau ni untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, dia tak boleh dikesan dengan sensor. Hidung lagi, kena pakai hidung. Kita dah mencari di pasaran dunia ni mana pada sensor yang boleh mengesan bau, pencemaran bau dalam air. Kalau di udara boleh, dalam air tak ada. Jadi sekarang ni kita menggunakan hidung. Sebab tu saya nak buat, kalau lawak bunyi macam lawak, tapi saya nasihat kepada pegawai-pegawai yang buat rondaan, make sure kalau yang sesama jangan guna dia. Sebab dia tak boleh bau, dia tak boleh kesan. Kadang-kadang kita bau air tu antara bau dengan tak bau. Tapi bila dia masuk dalam sistem rawatan, dia bila bercampur dengan klorin, dengan alum ni semua ni, dia akan jadi lebih kuat bau dia. Ini yang berlaku, sebab itu kita terpaksa mengambil langkah untuk memastikan kalau ada sikit bau pun kita akan tutup. Sebab itu projek sejam yang kita laksanakan ini,
yang untuk alihkan air ataupun lencongkan air ni 320 juta ini, yang kita terpaksa buat untuk kalau kita ada keraguan, walaupun ada keraguan air itu ada bau sikit pun, kita akan lencongkan air dan guna air kolam supaya bekalan air tidak terganggu. Ini yang sedang kita laksanakan. Terima kasih.